Google. What time is it? The time is 1:15 a.m. 1:15 AM. Friday. 27 hari bulan Ogos. Wow, Friday. Rupanya hari ini Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Orang kata kalau malam Jumat nih ada hantu Sekali lagi saya nak bagi tahu, saya bukan cari hantu. Sebab kalau mak saya tahu saya pergi cari hantu, mak saya marah. Terima kasih. Sekarang nih saya akan coba turun dekat bawah. Nanti bolehlah tengok situasi dan keadaan dekat bawah tuh macam mana. Let's go. Kalau tengok bagian ini memang semak samun dan saya akan ikut laluan ni melalui curam dekat tepi itu dan terus akan turun dekat bawah. Dekat sini banyak botol, tengok boleh nampak botol. Ini semua botol. Botol dan botol, macam-macam botol dekat sini ada. Nampak nih. Dekat sana pun ada. Memang banyak botol dekat sini, nampak nih. Dekat sana itu pun botol semua. Dan sedia maklum botol ni biasanya orang buang Dekat sini mungkin ada
unsur-unsur mistik, sihir, mungkin sihir dan sebagainya. Sudah maklum yang Jalan Gombak Lama ini memang tempat orang buang lah benda-benda yang macam tuh. Oke. Dan sebenarnya tak heran pun kita boleh nampak banyak botol dekat sini. Mungkin sebagian dari benda ni mungkin sampah lah. Dan sebagian lagi terkait benda-benda kemungkinan sihir orang buang dekat sini. Biasalah dekat jalan dalam ni kan, tempat ni pun sunyi. Mungkin orang gunakan tempat ni untuk buang benda-benda yang macam tu lah kot. Saya akan turun melalui bahagian ni lah, akan ikut dekat sana terus sampailah ke bawah tu. Saya tengok dia punya ketinggian ni, curam dekat tepi ni boleh tahan tinggi juga, tapi boleh lah pelan-pelan. Yang penting ciri-ciri dan faktor-faktor keselamatan tu sentiasa diutamakan. Dekat bagian sini dah hutan tebal atas bukit. Yang dekat sebelah sini lereng bukit. Dan dekat bawah sana tu kalau boleh dengar macam ada kenderaan tu, itu kenderaan lah di Lebuh Raya Karak yang laluan yang terkini lah. So saya akan cuba turun pelan-pelan. Kalau tengok dekat bagian lereng ni, ini simen dia macam tar. Mungkin ini salah satu juga jalan suatu ketika dahulu lah, mungkin sebelum wujudnya jembatan ni, lalu tepi ini. Dan mungkin sini sering berlaku tanah runtuh, mungkin sebab itulah dibina satu jembatan di sini. Sebab kalau tengok ini semua tar lah, kawasan ni jalan tar, tapi dah semak-samun lah ditumbuhi pokok-pokok dekat sini, yang tumbuh dekat sini atas ni. Kemungkinan lah, ataupun sesuatu lah, tak pasti apa. So saya akan turun sekarang dekat bawah. Jurang pun boleh tahan juga tinggi, tapi kita cuba juga turun. Wah, hampir 3 lincir. Boleh tahan tinggi juga sebenarnya. Dekat sini ada kesis motor yang hari tu saya cakap masih ada dekat sini lagi. Kalau boleh tengok, ada satu video saya dekat sini. Video pertama saya pernah pergi dekat sini di hari yang lain lah. Dan hari ini saya datang dekat sini balik, dan kita akan review tempat ni di siang hari dan di malam hari. Okay, let's go. Binaan lama ni memang betul-betul padu. Boleh tengok dia punya besi, cara diorang buat. Ini semua desain lama. Betul-betul
kejuruteraan dulu-dulu pun boleh tahan jugalah bila kita tengok seni bina yang ni. So sesiapa yang ada pengalaman dekat sini, yang mungkin adalah pakcik-pakcik kita, mungkin sekarang umur orang pun dah 60 ke 50 lebih ke, yang pernah terlibat dalam pembinaan jembatan ni, bolehlah kongsi. Okey, bolehlah kongsi cerita di bahagian ruangan komen, tak ada masalah. Kita generasi yang terkini pun nak tahu juga sejarah pembinaan jembatan Gombak Lama ni, di mana laluan ni memang menghubungkan, satu-satunya laluan suatu ketika dahulu menghubungkan negeri-negeri di pantai timur dan Selangor dan Kuala Lumpur. Jalan utama suatu ketika dahulu sebelum wujudnya Karak Highway ataupun laluan kod I8 yang baru ni. Sinilah laluan. Mungkin pakcik-pakcik ke ataupun mak bapak kita pernah lalu jembatan ni suatu ketika dahulu. Kalau nak menghala ke sana, nak pergi ke pantai timur, dan menghala ke sini, nak pergi ke Kuala Lumpur, Selangor. Saya akan pacak kemah saya di bagian sini. Saya dah dapat kayu, papan lah, papan ni terpakai memang ada dekat sini. Dan tadi saya kira nak buat dekat bawah, tapi saya tengok dekat bawah tu macam tak berapa selamat, sebab saya tengok ada tapak kaki babi hutan, lepas tu adalah tapak kaki tak tahu apa, mungkin harimau kumbang ke ataupun apa. Saya rasa kalau saya buat dekat atas, saya pacak kemah dekat atas ni, mungkin ada selamat sikit lah. Lagi satu, saya perasan tadi dekat bawah ada banyak lubang, mungkin tempat ular tedung selar ke, ataupun binatang yang berbisa, hewan yang berbisa. Dan yang bagian sini selamatlah. Tadi saya dari sana, dari atas tu saya turun. Yang atas tu memang agak tinggi juga, sampailah ke bawah ni. Dan saya naik melalui tempat ni lah, tepi ni. So saya dah pilih tempat ni dan saya dah pastikan keadaan sini memang selamat. Lagi satu, kita boleh selamat daripada binatang buas ataupun binatang berbisa lah. Yang sebelah sana tu memang agak tinggi, so kalau nak pergi yang bagian sana kena jaga-jagalah. Saya pilih dekat atas ni untuk saya pacak kemah saya, sebab tadi kalau ikutkan saya nak buat dekat bawah tu, nak letak kemah dekat sana, tapi memandangkan dekat bawah tu ada lubang
Lepas tu saya tengok ada macam tapak kaki harimau kumbang. Kemungkinan ada juga tapak kaki babi hutan. Jadi saya rasa dekat sana tu mungkin tak selamat. Lagi satu ada lubang, mungkin ada ular tedung selar ke, ataupun ada ular sawah ke, titan boa ke, python ke, saya pun tak tahu. Laluan lama. Ia juga dikenali sebagai Federal Road 68. Laluan lama ini menyimpan 1001 cerita dan kenangan. Sedia maklum, laluan lama ini banyak berlaku kes-kes jenayah dan misteri, di mana ada beberapa kes pembuangan mayat di sepanjang lereng gaung laluan ini. Mengikut daripada cerita orang-orang lama juga, di dalam hutan inilah dan di laluan inilah tempat aktiviti perbomohan dan tempat pembuangan saka dan barang-barang mistik dilakukan. Di dalam hutan ini jugalah tempat persembunyian PKM ataupun Parti Komunis Melaya, dan di sepanjang laluan ini juga sering berlaku pertembungan di antara PKM dan tentera kerajaan Malaysia suatu ketika dahulu di era komunis. Pengalaman diri sendiri, pada tahun 2012 saya pernah melalui jalan ini di lewat malam. Pada ketika itu saya baru balik dari bersiar-siar di Genting Highland dan membuat keputusan untuk melalui jalan lama. Setiba di salah satu selekoh yang ada di sempadan Pahang dan Selangor, saya terlihat dari jauh sebuah van jenazah yang berhenti di tepi jalan dengan lampu kecemasan yang masih dihidupkan. Dan saya pun berhenti untuk memberikan bantuan. Tapi apa yang saya dapati, tiada siapa di sana, melainkan hanya kelihatan sebuah van dan keranda di dalamnya. Dan saya pun terus berlalu pergi. Selepas meninggalkan tempat kejadian, bermacam hal dan perkara yang bermain di dalam fikiran. Saya menganggap kemungkinan mereka pergi untuk mendapatkan bantuan. Tidak dinafikan, sesuatu perjalanan yang dilakukan secara bersendirian amatlah berisiko. Dan perkara yang paling menakutkan bila kita berlawan dengan perasaan takut itu sendiri. Kemah saya pun saya dah pasang dekat sana, tapi tak berapa kukuh lah, sebab papan tu dia agak bereput, so bahayalah. Tapi walau bagaimanapun, malam ni pun saya memang tak akan tidur dan saya akan berjaga sepanjang malam, di mana kita akan berjalan-jalan di sekitar sinilah sepanjang malam. Dan saya akan hantar report setiap sejam menggunakan Google Time, di mana Google Time ni dia adalah satu jam lah, jam yang dia akan bagi masa tu memang tepat lah. Okay, so saya akan hantar setiap sejam ataupun setiap 2 jam sampailah pagi. Kita tengok apa yang ada dekat sini sepanjang malam nanti macam mana. Dan hal misteri tentang jembatan ni ada beberapa cerita daripada orang asli yang saya jumpa, di mana orang tu orang lama lah dekat Gombak sana, Batu 12, Encik Rahim dan Encik Rizan bin Harun, di mana mereka menceritakan yang di tempat ni satu ketika dahulu ada satu kes pembunuhan berlaku dekat sini dan penculikan lah. Dikatakan juga salah seorang mangsa yang terlibat tu ada yang selamat di mana dia dibuang dari atas jembatan sampai ke bawah. Tapi mangsa selamat dan diselamatkanlah oleh penduduk orang asli sebelum dia dibawa ke hospital orang asli Gombak pada ketika itu. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 90-an. Dan ada beberapa lagi siri pembunuhan dan pembuangan mayat di sekitar Jalan Lama Gombak ni menuju ke Genting Sempah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, video saya ni rekaan semata-mata ke ataupun sekadar konten ke? Dekat sini saya nak bagi tahu yang video yang saya hasilkan ni semua berkisarkan kisah benar, bukan rekaan. Dan semua pun saya rekod secara spontan, so saya minta maaf kalau ada yang kurang ataupun tersalah. Dan lagi satu, memandangkan saya ini seorang content creator berkaitan kisah benar tentang hal-hal sejarah, misteri, jenayah dan mistik.
Jadi saya akan terus datang ke lokasi yang dikatakan berhantu, berpenunggu dan misteri, untuk melihat dan merasai sendiri suasana di tempat tersebut. Dan semua perjalanan saya dilakukan secara bersendirian, bukan untuk tunjuk berani ke ataupun nak tunjuk hero, tak ada. Saya pun taklah berani sangat sebenarnya. Okey, tapi memandangkan video ni saya rakam, saya ambil depan kamera, so saya kenalah buat berani. Okey. Dan ada yang kata saya pergi cari hantu. Sebenarnya saya tak cari hantu, okey. Dan saya bukan paranormal pun sebenarnya. Dan saya tak akan cari hantu. Saya sekadar menikmati suasana di sesuatu tempat tu yang dikatakan misteri dan mempunyai kisah sejarah yang tersendiri. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Dalam masa yang sama untuk kita berkongsi pengalaman hal-hal kehidupan. Itu saja. Sekali lagi saya nak bagi tahu, saya bukan cari hantu. Sebab kalau mak saya tahu saya pergi cari hantu, mak saya marah. Kadang-kadang ada juga audiens yang tanya, kenapa tak pergi berdua, bertiga. Sebenarnya saya memang suka bersendiri. Sebelum ni pun mana saya pergi, saya akan bersendirian. Sebab orang kata kalau kita bersendirian tu susah senang pun kita sendiri, tak melibatkan orang lain. Okey, saya risau juga kadang-kadang kalau saya bawa orang tu ataupun siapa-siapalah, nanti ada masalah lain. So itu bahaya juga tu, okey. Dan walau bagaimanapun risiko berjalan bersendirian itu tetap ada, dan insya-Allah saya sentiasa berhati-hati. Itu salah satu pertanyaan dari audiens saya. Dan ada lagi audiens yang tanya saya orang mana? Orang Malaysia ke? Okey, saya orang Malaysia. Okey. Saya bukan warga asing. Mak saya memang orang Malaysia dan ayah saya pun orang Malaysia juga. Saya campuran. Sebab tu muka saya lain dan cara cakap saya lain. Mak saya ni dia orang Kadazan Dusun Tulun Kadazan Dusun, Makat Kota Marudu, Sid Sabah. Tulun Sabah aku. Dusun aku pergi aku pio. And ayah saya orang Malbari, okey, India Muslim lah, India Muslim. So jangan pelik tengok muka saya dan cara saya cakap memang macam ni. Dan saya pun sebenarnya boleh bercakap dalam bahasa Kadazan Dusun, dialek Kimaragang. Elan om karati aku mamagun. Ya aku titolon city. Memang usuai orosco to ya aku titanak do kacukan. Itidiku mantat Kota Marudu, tamaku mantat Tulun City, Tulun Perak City, Tulun India City. Om waro no di Korea, no kabel turun Rio. Ong elan ko waro tempat-tempat misteri sid pemungkuran toko, may komenan sid ruangan komen kyo. Ong awit di COVID-19, mulia ako sid kampung dati tu, siring mamala ko dot content sid pemungkuran toko, okay? And jadi aku boleh memoros 100% it bahasa toko city tu, Osway Tulun City. Osway Tulun City mantat pemungkuran toko. Nununa pa boroson toko ong sid pemungkuran toko. Elan toko kani ay. Osway Tulun City. So yalah. Sedia maklo no beri. Jadi aku boleh memoros 100% bahasa toko city. Jadi campur-campur na pula kyo. Okey, tadi saya cakap bahasa Kadazan Dusun daripada dialek Kimaragang. Saya pun bolehlah juga cakap bahasa tu sikit-sikit, okey. Apapun untuk yang mempertikaikan identiti admin tu, admin memang orang Malaysia. Okey. Kalau tak percaya, boleh datang jumpa admin. Nanti admin tunjuk IC warna biru admin. Walaupun orang tu bukan polis. Sebab saya tengok ramai sangat yang komen macam-macam. Tapi saya tak marah, okey. Di dalam video saya ni keterbukaan, siapa nak komen, tak ada masalah. Korang nak komen pun saya terima. Nak bagi feedback negatif pun saya terima, tak ada masalah. Paling tak pun saya akan belanja ke orang emoji gelak je lah, okey? Itu saja. Itong Gauton City kon, lebih kurang pemungkuran toko lah. Kapal itong Gauton City, memang support nga sentiasa na pula berhati-hati. Yo kung kendorosi akong tiba-tiba waro Masalong City. To ong
Jadi dirong emot di video si seriba ko niya o gumudot luwang. Milong po waro wilano siri ay. Memang susah. Tapi sentiasa ako lah berhati-hati. Okay, sentiasa na po tatagon. Wawasyon na po lang mamahal na video. Song-song mga ko memang kunci utama ko berhati-hati. To akon ko kendo si ako itong rogon sebenarnya itong tulong nga ako Rosi itong ko binatang buas sebenarnya ini ya iri kondorasian ko it goton sitikon tong gok nga gumoy memang gumo tong gok it diri si seriba ko waro tapakakidot ko dot wogok ong si tokore memang jadian dot kuore nure sinalo bakas tapi ang city amo beli city tulun dot kuolah no kanti tongo wogok ti tulun dot orang asli city arola tongo turun kina iri nga amo kiyawi lah setengah na patulun city mangkanit iri kuo iri wogok it babyutan lah okay akon ko it wogok sid kandang kyo kan kiri ititi wogok liar ti sit gauton wogok nore babyutan lah watog ang sit orang putih watog miso po Kenderusian City sit gauton city waro dot harimau osway sit sabakon mengikut dot nore mengikut dot kuno kiri jabatan perhilitan mengikut dialo aso harimau si gauton daton akon ka aso harimau si gauton daton aso harimau ong si Borneo ka dialo lah ako elan lah iri otopot ataupun namo tapi it so kiri no keto ko si Facebook dati ri no kemot ko lebih kurang lah tira geno lebih kurang sama ada banar ino ataupun amo ako elan to irit kenyataan re manta di jabatan perhilitan lebih kurang lah tena jeno tapi sebenarnya aku nga elan lah to boleh tahan kapalit goton si datan re okay mungkin si salarom da goton warola dati cuma mengikut kenyataan jabatan perhilitan aso harimau si Sabah lebih kurang lah terakhir no tapi tong harimau nure gitu tamet harimau kumbang warola it harimau belang aso sire lebih kurang lah terakhir no mga dikot imon it otopot lah di maklumat oke lebih kurang terakhir lah itu po iti Gauton City memang fresh tapi lebih kurang sih pemungkuran toko itong pembalakan memang gumoy sih susah irinya irilah masalah ti dino ti pemungkuran sian ti pemungkuran toko to awi ti pemungkuran toko kekyawi nga mangan tagadon mangan nore mangan tutudan susah cari ganti jadi iri nere menggindat toko sampai sodoy tongok konten ku rakaman do sodoy selepas pukul 12 malam memula aku menganu video jadi itu dino te aku elan no mangan siti to itu diri mongoy ako siri kembagu iri no pok raja aku situ jadi sementara mengindat dot sodoy mungkin lepak-lepak na pala ruway
Sampai lah sodoi. Mamal kita dot video. Insan po, okon ko magiam ako dot rogon. Nunuman magiam dot rogon oi. Pola weno. Iti sekadar berkonsino po. Itongo nure. Tongo hal-hal mistik om tongo hal-hal misteri. Irina pare. Anggap na pala sebagai dot po, sebagai dot pengalaman hidup toko. Oke? Yakuti hampir alaban ako dom 5 tahun ako si Tikel, tapi tiap-tiap tahun mulia ako lah si Tiampong. Ang si tahun gulu pula sebelum ikut Bitcoin 2 kali tolu intong tiket lah ang murah memang mulia ako si Tiampong, tapi tibiano itu susah itu tuh macam-macam lah hal-hal ti pemenggunaan tong penyakit kon, jadi terganggu lah. Memang langadan aku banasit kampung. Oke, nah aku mau sekatan tadi na muli si Tiampong kon, jadi tangguh dulu lah. Yang bahagian sini boleh tahan tinggi juga. Ini kira saya kedudukan saya sekarang dekat tengah-tengah jembatan. Di mana kemah saya tuh saya letak dekat sana. Dan saya sekarang ada dekat bahagian tengah jembatan. Kalau boleh tengok video di bahagian satu saya itu, beberapa bulan yang lepas saya dah datang dekat sini. Kita boleh tengok motor ni masih ada dekat sini lagi. Body motor ni K6 apa. Ada yang kata benda ni C70, motor Honda C70 lah. Tapi tak tahulah kan. Tersangkut dekat atas ni mungkin angkara penyamun ataupun sebaliknya lah. Tak tahu apa kisah di sebalik motor ni. Kesian juga dengan motor ni dekat sini. Sayang satu mesin yang kita gunakan tapi berakhir macam ni. Tapi nak buat macam mana? Sudah macam tu. Untuk pengetahuan lagi, sedia maklum laluan lama ni tempat orang buang benda-benda yang tak bagus. Mengikut cerita lah yang diceritakan oleh beberapa orang individu kepada saya. Antaranya tempat-tempat macam benda-benda sihir. Sebab tu kalau tengok memang banyak botol dekat sini. Saya boleh tunjukkan sekejap lagi. Adalah botol-botol tu. Dan saya pun tausik pun botol tu. Ada macam-macam jenis botol. Mungkin sesetengah daripada botol-botol tu
Mungkin sampah, mungkin, dan setengah lagi saya pun tak pasti apa dia. Mungkin sebaliknya. Oke, nanti kita pusing-pusing lagi dekat sini sementara saya menunggu malam hari. Dan malam ni pun macam biasa, saya takkan tidur malam ni, saya akan berjaga sampai ke pagi. Sebab tempat saya tidur tu pun, kemah tu tak berapa stabil. Papan yang saya dapat tu pun agak reput dan rapuh. Risau nanti saya tidur ke, nyenyak tidur, tengok-tengok dia jatuh, habis. Lagipun niat saya memang tak nak tidur pun malam ni. Saya nak berjaga, nak tengok apa yang ada dekat sini sepanjang malam. Pokok ni pun boleh tahan tinggi. Dari bawah tu dia dah menjalar sampai dekat atas ni. Sampai dekat sana, tengok. Sampai dia nak ke atas lagi tak boleh sebab jembatan tu dah halang dia untuk nak membesar sampai ke atas lagi. So dia tak boleh naik sampai ke atas lagi lah. Boleh tengok dia punya daun semua dah jatuh ke sini. So dia punya hujung pokok tu sampai dah berbengkok dah. Bengkok sebab dia tak boleh tembus bahagian konkrit jembatan ni. Kesian pokok ni. Apapun kita cintailah alam sekitar kita yang sukar dicari ganti. Dekat sini pun ada botol juga. Ada banyak botol dekat sini. Boleh tengok. Apa dekat dalam ni kita pun tak tahu. So tak payah buka lah. Kalau tengok dekat bahagian sana pun ada botol. Yang bahagian ni dia agak curam sikit sebab saya sekarang ada bahagian sini. Dan saya akan turun dekat bawah tu untuk tengok macam mana keadaan dekat bawah. Kena turun perlahan-lahan. Memang agak ekstrim sikit lah tempat ni. Mudah tergelincir. Tengok. Allahu Akbar. Keadaan dekat bawah ni memang semak samun lah. Kalau ikutkan dia terus menjunam lagi sampai dekat bawah. Lepas tu boleh tengok sampah. Ini orang-orang yang tak bertanggungjawab lah buang. Mungkin daripada atas sana. Diorang buang daripada atas jambatan tu. Sampailah dekat bawah ni. Saya kata tadi botol. Boleh tengok botol tu. Boleh nampak botol tu. Ada 2 botol. Tak tahu yang ni botol apa. Apapun yang pastinya benda ni orang-orang yang tak bertanggungjawab lah buang dekat sini. Apa dekat dalam tu saya pun tak tahu. Jalan pun agak mencabar. Drone jatuh dekat bawah. Saya terpaksa turun dekat bawah ni untuk ambil drone ni. Yang kali keberapa dia jatuh saya pun tak tahu. Nampak tu kat sana. Tu nampak drone. Tak tahulah jahanam ke ataupun macam mana. Harap boleh gunakan lagi lah. Banyaknya sampah dekat bawah ni. So sekarang saya kena mendaki dekat atas. Jom kita tengok macam mana. Kesian drone ni.
bukan senang nak naik sampai dekat atas ni sebenarnya. Memandangkan tempat ni dia jenis apa? Tanah gambut apa, saya pun tak tahu apa nama. Dia jenis yang menggelongsor macam ni. So tak heran dekat jalan dalam ni sering berlaku tanah runtuh sebab ni ya. Mungkin permukaan jalan yang permukaan bumi dia yang macam ni, tanah yang macam ni. Jauh lagi saya kena naik dekat atas ni. Tak apa, naik pelan-pelan. Agak susah nak naik. Berjaya juga naik dekat atas ni. So kita tengok apa cerita drone ni sebelum menjelang malam hari. Dekat sini cuaca memang agak sejuk. Memang agak sejuk. Okay. So sekejap lagi saya nak keluar. Kita tengok-tengok di sekitar sini macam mana, okey? Dekat dalam ni pun saya kena jaga-jaga sikit sebab risau papan tu tak boleh tahan. Nanti jatuh ke bawah, nanti dia kan papan tu reput. So boleh jadi dia akan patah, pecah dan jatuh ke bawah. Itu saya kena hati-hati. So pergerakan saya dekat dalam kemah ni pun kena hati-hatilah. Sebenarnya saya lagi suka lepak dekat luar, boleh hirup udara yang segar lah, okey. So kita keluar sekarang tengok keadaan dekat luar tu macam mana. Google, what time is it? The time is 1:15 a.m. 1:15 AM Friday 27 hari bulan Ogos. Wow, Friday. Rupanya hari ini Kamis malam Jumaat. Kamis malam Jumat. Orang kata kalau malam Jumat ni ada hantu Orang kata lah, tapi bagi saya tak ada. Malam Jumat tu adalah malam yang berkat dan malam yang penuh dengan amal ibadah. Malam yang barokah. Okey. Macam biasa, kita akan tinjau di sekitar sini di malam hari. Boleh dengar kenderaan di Lebuh Raya Karak yang baru tu. Sebenarnya dia jauh jugalah dari sini, tapi boleh dengar sebab gelombang bunyi tu. Gelombang bunyi kenderaan. Salah satu saya pilih tempat ni sebab tempat ni jauh dari penempatan. Saya kalau boleh saya tak nak review tempat yang ada penempatan orang sebab risau mengganggu penduduk ataupun penghuni.
di sekitar tempat yang saya nak pergi tu. Okey. Lagi satu, kadang-kadang orang tak suka bila jam kita pergi datang sesuatu tempat tu. Sebab tu saya pilih kawasan yang jauh dari penempatan macam ni. Tenang dan tak ada gangguan lah. Bahagian ni agak tinggi. Tempat ni pun sebenarnya salah satu lokasi jenayah di mana tempat ni ada beberapa kes, bukan beberapa kes, ada banyak kes dah orang buang mayat dekat sini. Dan saya pun tengah tunggu juga kalau lah ada orang yang buat jenayah macam tu. Kemungkinan saya boleh bertindak, sekurang-kurangnya boleh melihatlah ataupun tengok apa jadi kan. Dan seperti yang saya maklumkan lah sebelum ni pun, setiap perjalanan saya akan tekankan sekali lah, misi mencari orang-orang yang dilaporkan hilang. Dan dalam senarai saya pun ada hampir 30 orang yang disenaraikan sebagai orang hilang, dan berkemungkinan besar mereka tu masih boleh ditemui lah bagi saya. Itu dalam senarai itu termasuklah anak-anak kecil, orang dewasa dan warga emas. Sebab tu kadang-kadang dalam video saya boleh tengok saya pergi tempat-tempat yang agak sukar dicapai. Itu semua tidak lain tidak bukan untuk saya melihat kalau ada sesuatu yang boleh saya bantu ataupun sebaliknya. Dan malam ini sebarang pertembungan memang tak boleh dielakkan baik benda-benda spiritual ataupun manusia, memang saya takkan elakkan. Setiap perjalanan saya memang tekankan benda-benda tu. Saya akan tekad untuk berhadapan dengan manusia-manusia durjana ataupun sebaliknya. Dan saya hanya cuba elakkan bila bertembung dengan haiwan, sebab tempat ni diorang punya, saya yang menceroboh. So kita kena elakkanlah dari bertembung dengan diorang. Kalau boleh elakkan. Sebab tadi pun saya dengar kat bawah tu macam-macam bunyi juga. Sebab tu saya pilih bahagian atas ni untuk saya berteduh di malam ini. Google, what time is it? The time is 1:48 a.m. Google, where's my location right now? Here is a map of Selangor. Google, you believe in ghosts? Google, you believe in ghosts? Dia keluar God bermakna Google ni dia tak percaya hantu, dia percaya Tuhan. Bagus Google ni, memang bagus. Dan lagi satu, saya di dalam video saya ni saya takkan menjerit-jerit ataupun terpekik-pekik Kita kena cool saja. Saya belum sampai tahap macam tu lagi, nak menjerit-jerit terpekik-pekik. Okey, kita biasa-biasa saja. Apa yang kita nampak tu kemungkinan secara kebetulan dan bukan diada-adakan. Macam yang saya kata sebelum ni,
konten saya ini berkisahkan kisah benar, kejadian sebenar, tanpa tokoh tambah, dan mengikut daripada cerita-cerita lah penduduk-penduduk yang saya jumpa di mana-mana saya pergi. Ada juga kawan suruh saya buat konten. Dia kata terbangkan drone, lepas tu letak kain putih. Saya pun nak gelak lah idea dia. Saya kata saya tak buat konten-konten macam tu. Saya buat konten yang sebenar, bukan soal ada penampakan ataupun tak ada. Sebab saya pun tak nak cari diorang. Macam saya bagi tahu tadi, saya pun memang tak nak cari diorang. Kalau diorang ada pun itu secara kebetulan. Saya lebih kepada menghayati dan melihat sendiri sesuatu kawasan tu yang dikatakan berpuaka dan keras. Adakah betul dakwahan mereka ataupun hanya sekadar cerita-cerita kosong. Itu saja. Dan macam biasa, bukan bertujuan nak tunjuk berani langsung tak ada. Saya pun taklah berani pun sebenarnya. Biasa-biasa saja. Tapi saya lebih suka jalan bersendirian. Mungkin sudah terbiasa macam tu. Sebab mati pun sendiri. Okey, sekarang ni saya cuba untuk naik dekat atas. Memang agak curam juga. Inilah luar saya. Sampailah dekat atas tu. Boleh tahan tinggi juga. Sebenarnya tanah ni dia jenis tanah yang kita pijak dia, tengok. Dia senang menggelongsor Boleh nampak, tengok. Sebab itulah, kalau kena naik pelan-pelan. Saya dah berapa kali dah jatuh. Oh, agak susah nak naik. Ask anything. Google, what time is it? Dua AM sekarang. Setakat ni keadaan semua okey. Andai kata ada sesuatu yang terjadi, I will facing. Kalau boleh dengar, kedengaran bunyi-bunyi hutan, burung, unggas dan sebagainya. Memang tenang dekat sini. Saya terdengar
So akan bunyi ketukan tadi. Tapi dari manakah ketukan itu saya pun tak pasti. Saya sekarang ini ada dekat bahagian atas jambatan. Wow. Yang pastinya saya tahu sesuatu sedang memerhati saya sekarang di sini. Tapi tak apa. Saya sentiasa bersedia. Bulan terang. Sebenarnya kedudukan jembatan ni dia masih dalam, kalau ikutkan dia masih dalam negeri Selangor lagi, mengikut apa yang saya cek dekat map lah. Tapi dia bersepadanan juga dengan negeri Pahang di sebelah sana. Dan di sebelah sini negeri Selangor, Gombak, dan di sebelah sini Genting Sempah. Di mana nama Genting Sempah itu sendiri wujud daripada genting tu, maksud dia bukit ataupun curam lah. Okey. Sebab di kawasan sini memang banyak kawasan bukit dan curam. Sempah bermaksud bermaksud sempadan. Pahang, sempah. Sempadan Pahang. Bukit sempadan Pahang. Dari situlah nama Genting Sempah itu sebenarnya. Sempah. Sempadan Pahang dengan Selangor lah. Sunyi sepi dekat sini. Boleh tengok pokok-pokok di atas. Sebenarnya saya tak boleh kuatkan suara saya sebab saya tahu diorang semua tengah tidur sekarang dan saya memang mengganggu diorang. Sebab memang saya mengganggu sebab saya masuk dekat kawasan diorang sebenarnya. So saya tak salahkan diorang, saya minta maaf. Tapi yang pastinya suara tu tak boleh kuat-kuat sangat. Dan yang pastinya juga saya memang tahu diorang sedang memerhati saya sekarang di sini. Tapi tak apa. Saya pun macam yang saya cakap tadi tu, okey. Sementara kita menunggu pagi, dan saya akan hantar report sampai ke pagi menggunakan Google Time. Sementara tu mungkin saya perlu rehat sekejap, nak off kamera, dan saya pun perlu jimatkan tenaga, bateri semua. Google, what time right now? The time is 3:31 a.m. Google, what time right now? The time is 4:10 a.m. Setakat ni okey lagi. Mengikut daripada cerita kisah tentang misteri lah tentang jembatan ni. Mengikut daripada cerita Encik Rahim. Encik Rahim ni dia seorang penduduk dekat sini, dekat Batu 12 Gombak. Seorang lelaki lah, berusia yang saya anggarkan lebih kurang 40 lebih. Berketurunan Semelai, orang asli Semelai, suku kaum Semelai. Dia sebenarnya daripada Berah, tapi dia berhijrah dekat sini. Mengikut cerita beliau yang di tahun 1991 ada satu kejadian dekat jembatan ni, di mana satu lelaki telah dihumban dari atas tu dan jatuh ke bawah ni. Tapi lelaki itu dikatakan dia gagahkan diri juga dia. Dia kuatkan diri dia untuk naik semula dekat atas. Dan kebetulan pada ketika itu orang asli lalu dekat jalan ni, terus menghulurkan bantuan lah. Google, what time right now? The time is 5:39 a.m. Setakat ni semua okey lah.
Okey lah setakat ni. Tadi pun saya berjaga, saya off kamera. Okey je semua, tenang, rasa tenang je. Dekat sini memang sejuk cuaca memang sejuk. Memang sesuai sangat lah saya pilih dekat atas ni pacar kemah, sebab dekat bawah ni agak bahaya. Tadi pun boleh tahan juga besar saya dah nampak sesuatu lah yang buas dan berbahaya dekat bawah tu. Sebelum ni saya pernah bersembang dengan seorang uncle tu. Dia berasal daripada Bentong. Dia pernah cerita lah dulu dekat tempat ni orang pernah jumpa ular besar ular, mungkin ular python ya, ular sawah ke, ataupun dia kata mengikut cerita uncle tu sebesar batang pokok kelapa. Itu kali keberapa orang nampak entah, saya pun tak pasti. Tapi dia ada cerita lagi zaman komunis diorang pernah letupkan bom dekat sini untuk nak halau benda tu lah. Mengikut cerita uncle, seorang uncle yang saya anggarkan umur dia lewat 60-an lah, lebih kurang lah macam tu. Itu mengikut cerita dia lah. Cerita orang lama-lama, so kita kena dengar lah. Mengikut cerita uncle tu, zaman komunis dulu diorang pernah letupkan bom lah dekat sini, sebab benda tu keluar mengganggu anggota-anggota PKM pada ketika itu. Google, what time is it? The time is 5:57 a.m. Wow. Ada sesuatu objek jatuh daripada atas. Saya pun tak pasti apa. Kalau boleh dengar bunyi itu tadi. Tapi tak apa. Andai kata dia ingin memunculkan diri dekat sini, silakan. Siapapun dia tak kisah. Andai kata. Alhamdulillah tak ada. Terima kasih. Google, what time right now? The time is 7:59 a.m. Google, where's my location right now? Here is a map of Selangor. Alhamdulillah. Sepanjang malam tak tidur. Memang agak mengantuk, terlalu-lalu lah mengantuk. The time is 9:13 a.m. Hari pun dah cerah dan rasanya dah sampai masanya lah untuk saya tinggalkan tempat ni. Macam-macam saya dapat dekat sini, tengok. Luka. Adalah sana sini luka, tapi hal kecil je sebenarnya. Dan tempat ni saya tengok okey lah. Okey, sejujurnya saya cakap sepanjang malam saya dekat sini saya tak tidur saya berjaga. Hal-hal mistik tu setakat hal-hal kecil-kecil lah, macam kita rasa diperhatikan, itu je lah. Itu normal lah. Lain-lain tu sejujurnya tak ada benda. Dan apa lagi, hal-hal jenayah macam yang saya kata, setiap perjalanan yang saya lakukan ni bukannya perjalanan kosong semata-mata. Saya terapkan sekali misi mencari orang-orang yang hilang dalam masa yang sama. Dan dalam masa yang sama juga saya buat konten berkaitan kisah benar tentang sejarah, mistik, jenayah dan misteri lah. Okey, itu saja. So jumpa di video yang akan datang. Badan pun dah bau semacam dah. Tukar baju je, tak mandi. Ini rasanya kalau dah balik nanti, tengoklah nak cari sungai mana-mana. Mungkin nak pergi apa, nak pergi berendam dulu, mandi-manda dulu.
Dan itu je lah. Dan mungkin selepas ni ada beberapa jambatan lagi lah yang saya akan review dalam perancangan. Adalah beberapa, nantikanlah video tu kalau sudi. Iri nere di ko kikia wisino arapan pula tewas sikio ong emon to kuti jambatan kon tiba-tiba perimananku osoro kit tokodo ko kupo ong mian sa ako sampai osodoi kon kebetulan aku sampai itu tulun meleheng no mesti bersendialo si doko boy mongoy kosong boy muli waru pangait ono ang dati tuluno waro mamal jambatan hilod mamut milom pato ono ang tuluno patana mo sid seriba sid salarom do jambatan kai molohing lah trageno lah iri ong sid kepercayaan toko ko niya iri kesa mitos na pereki kesa mitos iyalah. Jadi no pakai ti boroson ako alingan ako no. Makima po ko ong amo tulit ti kimaragang ko. Jadi mikipisambat kita lah kimbago si episode 2 kon lah. Okay? Jaga diri. Punsiko. Terima kasih. Bye bye.